أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن دعا بدعوته إلى يوم لا ريب فيه. فأما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan dalam siri-siri kuliah maghrib di Masjid Kota Damansara secara online. Alhamdulillah, pada malam ini, malam yang diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam keadaan PKP yang terhad, maka kita teruskan juga kesinambungan pengajian di Masjid Kota Damansara melalui medium online. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, pada malam ini saya ingin membawa kita semua kepada satu perkara yang menjadi tanggungjawab. Pada hari ini kita berhadapan dengan isu COVID secara international, apa yang menyaksikan negara dan juga seluruh dunia sedang berhadapan dengan situasi COVID. Dan yang keduanya, sedang kita juga secara satu jasadnya kita merasai keperitan bagaimana masyarakat Islam yang berada di Baitul Maqdis, yang berada di Gaza secara khususnya, mereka sedang berhadapan dengan suasana getir. Kita di sini memikirkan tentang bahayanya COVID dan kemungkinan ada kemampuan membawa kepada kematian. Tapi mereka-mereka yang berada di sana, iaitu di bumi Gaza, mereka sedang berhadapan dengan kebarangkalian kematian yang boleh bila-bila masa berlaku apabila mereka terlibat dalam serangan-serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada negara Palestin. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, kita selaku umat Islam maka wajar merasakan satu tindakan untuk kita bertindak. Maka kita lihat bagaimana perkara yang perlu untuk kita lakukan, tindakan. Jadi tindakan yang perlu kita lakukan selaku umat Islam. Pertama, alhamdulillah, banyak pihak-pihak, banyak NGO telah pun bergerak untuk mendapatkan bantuan-bantuan keuangan untuk kita salurkan kepada Palestin, untuk disalurkan kepada bumi Isra' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat bagaimana kita telah pun mengumpulkan dana yang begitu banyak. Kita lihat bagaimana dana-dana yang begitu banyak yang telah pun berjaya dihimpunkan. Kalau sebelum ini, 2 hari lepas, Parti Islam Semasa PAS telah pun berjaya menghimpunkan sebanyak 12 juta lebih untuk diberikan kepada pihak Palestin. Diberikan untuk urusan-urusan kita membangun semula kawasan-kawasan yang musnah, dengan keutamaan diberikan kepada pusat-pusat rawatan, pusat-pusat pendidikan dan juga pusat-pusat untuk kebajikan, dan seterusnya barulah pembangunan lain. Jadi yang pertama kita lihat di sini, keadaan apa yang berlaku di Palestin itu telah pun mampu untuk menjadikan satu penyatuan di kalangan umat Melayu, satu penyatuan di kalangan umat Islam, satu penyatuan di kalangan manusia-manusia sejagat yang ada perasaan kemanusiaan. Mereka merentas bangsa, merentas agama, memberikan sokongan kepada Palestin. Jadi kita sebagai umat Islam sepatutnya lebih dekat lagi. Alhamdulillah, kita telah pun berjihad dengan kemampuan jihad yang ada pada kita. Itu jihad bi amwalikum, iaitu jihad yang disuruh dengan harta kamu. Maka dengan harta kita mampu untuk berjihad, maka diberikan kelaluan kepada kita untuk berjihad dengan harta.
Dan selain daripada berjihad dan harta, maka di sinilah kita perlu juga berjihad dengan ilmu. Berjihad dengan ilmu, sebab berjihad dengan ilmu ini salah satu daripada cabang-cabang jihad. Di mana kalau kita lihat dalam zaman Rasulullah SAW, ada dua masa, dua period untuk jihad ini. Ada masa-masa jihad melibatkan jihad ad-difa'. Ada masa-masa jihad melibatkan jihad at-talab. Jihad difa' ini ialah jihad ketika mana umat Islam berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Bila berhadapan dengan musuh Islam, maka berlakunya jihad ad-difa'. Jihad mempertahankan diri. Kemudiannya ianya berlangsung daripada tahun 1 Hijrah sampai tahun 8 Hijrah. Di mana umat Islam melakukan mempertahankan diri. Orang luar datang serang Islam. Daripada kafir Quraisy datang serang peperangan Badar. Kemudiannya peperangan Uhud, mereka umat Islam diserang lagi. Peperangan Ahzab, mereka diserang lagi. Maka sepanjang 8 tahun di permulaan hijrah itu, 8 tahun, 8 hijrah, 1 Hijrah sampai 8 hijrah, itu ialah proses jihad ad-difa'. Jihad difa' ni semua orang wajib. Semua orang wajib. Kecil, besar, tua, muda, lagi mana dia mampu, lelaki ke wanita, kalau dia mampu, maka mereka terlibat dan wajib terlibat dengan jihad ini. Maka itu dinamakan oleh para ulama sebagai jihad ad-difa'. Jihad mempertahankan diri, maka semua wajib. Adapun tahun 8 ke atas, 8 ke atas jihad ialah fardu kifayah, wajib, tetapi wajib di atas dasar kifayah. Kalau sebahagian dah melaksanakan, sebahagian lagi tidak perlu melaksanakan, tapi kena buat benda lain. Itu yang disebut dalam Quran, falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din walinziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Jadi Allah SWT sebut, hendaklah ada sebahagian daripada kamu pergi perang. Sebahagian pergi perang, sebahagian lagi tak payah pergi perang. Tapi buat apa? Mereka juga dianggap sebagai mujahidin. Sebahagian pergi perang, sebahagian bersama dengan Rasulullah jihad ilmu. Belajar dengan Rasulullah, maka title mereka juga jihad. Maka tuan-tuan yang pada malam ini bersama dengan Masjid Kota Damansara ataupun di waktu-waktu yang lain bersama dengan pelbagai juadah-juadah ilmu yang disajikan oleh pelbagai pihak, maka kita sedang berada dalam keadaan jihad. Jihad yang sama dengan orang yang sedang berjihad. Jadi Quran mengatakan sebahagian pergi jihad, sebahagian lagi menuntut ilmu. Ayat itu turun selepas peperangan Fathul Mekah. Begitu juga dengan jihad fardu kifayah lepas 8 hijrah, jihad menjadi fardu kifayah. Sebab apa? Jihad selepas 8 hijrah kita menyerang orang luar. Bukannya orang luar datang serang kita, kita pertahankan diri. Jadi sebelum 8 hijrah tidak ada peperangan kita serang orang luar. Tapi orang luar serang kita, maka wajib keluar semua sekali. Rasulullah pun keluar berperang. Tapi selepas 8 hijrah Rasulullah tidak keluar berperang. Sahabat-sahabat dia yang keluar berperang. Peperangan Mu'tah Rasulullah tak pergi. Peperangan Qadisiyah Rasulullah tak pergi. Jadi banyak peperangan Rasulullah tak pergi sebab ketika itu peperangan ialah fardu kifayah, wajib, tapi wajib dalam keadaan kifayah. Sebahagian dah pergi, sebahagian tak payah dah. Maka dalam Quran mengatakan sebahagian pergi perang, sebahagian lagi tukar dengan jihad ilmu. Jihad ilmu. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, untuk mengajar kepada kaum mereka bila kaum mereka pulang semula. Jadi dua-dua jihad, jihad ilmu dan jihad fi sabilillah. Jihad ilmu dan jihad fi sabilillah. Jadi kita yang ada di dalam majlis ilmu ini ialah mereka yang juga terlibat dalam jihad fi sabilillah, iaitu jihad ilmu yang menggantikan jihad fi sabilillah. Jadi bukan perkara-perkara yang kecil dalam kita mengambil pendekatan jihad ilmu ini. Kemudiannya, selain daripada jihad ilmu, adanya jihad yang lain iaitu jihad mempertahankan, jihad menyerang negara lain. Jadi sebab itulah jihad selepas tahun 8 ke hijrah, kita serang orang lain, maka jihad kita itu fardu kifayah. Itu yang ada hadis, dua orang sahabat pergi berperang, seorang ayah, seorang anak, maka Rasul kata seorang je pergi, seorang lagi jaga rumah. Ada satu hadis lagi, bila Rasul tanya, kamu ada mak kat rumah tak? Ya, kalau begitu kamu jangan pergi perang, kamu jaga mak kamu. Hadis-hadis itu ialah hadis yang berlaku selepas
selepas tahun 8 Hijrah, selepas jatuhnya kota Mekah ke tangan Islam, maka jihad menjadi fardu kifayah. Sebahagian dia pergi, sebahagian lagi bersama Rasulullah SAW di kota Madinah dan kota Mekah untuk mempelajari pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu daripada Rasulullah, mengambil hadis, mengambil apa-apa ayat-ayat yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang hadis-hadis yang mengatakan sebahagian pergi perang, mengatakan kalau 2 orang pergi perang, seorang tinggal di rumah, kalau anak dengan ayah pergi perang, salah seorang kena tinggal di rumah, kalau ada ibu jaga ibu, itu semua ialah hadis selepas tahun 8 Hijrah. Jadi jihad difa' dan jihad tolak. Jihad tolak kita serang dari luar, maka jadi fardu kifayah. Jihad difa' mempertahankan diri, maka wajib lelaki perempuan juga berjihad. Jadi itu jihad pada zaman itu. Dan mereka yang berada di Ghazah pada sekarang ini, mereka juga sedang berhadapan dengan pintu jihad yang telah pun dibuka. Jadi itu mereka yang berada di sana. Bagaimana pula kita yang berada di sini, selain daripada jihad bi amwalikum, dengan harta kamu. Alhamdulillah ramai pihak-pihak, saya merasakan tuan-tuan yang bersama pada malam ini pun ialah mereka yang turut sama telah pun berjihad dengan wang ringgit, memberikan pelbagai bantuan. Jadi apa lagi yang perlu kita bantu mereka ini selain daripada wang ringgit untuk bersama dengan mereka? Pernah ditanya kepada golongan pejuang-pejuang Hamas, apa sebenarnya mereka nak daripada kita? Adakah mereka perlu duit? Ya, kalau ada bagikan. Tapi sebenarnya mereka mahukan ialah pedang-pedang malam kita. Yang mereka mahukan ialah doa-doa kita. Kerana mereka ada persenjataan walaupun tidak secanggih Israel, tapi persenjataan mereka cukup tinggi pengharapannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka memerlukan doa daripada kita di seluruh dunia. Dan itulah yang berlaku pada sahabat-sahabat, tuan-tuan. Para sahabat ini, tuan-tuan, pada waktu peperangan-peperangan yang berlaku di zaman mereka, iaitu pada ketika mana peperangan tolak, peperangan ad-difa', kita mempertahankan diri, maka mereka berjihad bersama Rasulullah. Bila mereka berjihad bersama Rasulullah, sebenarnya Rasulullah pergi ke medan, tetapi Rasulullah tidak menggunakan pedang Rasulullah untuk menebas tengkuk manusia di medan peperangan. Rasulullah bawa pedang hebat-hebat tu, pedang Qala'i. Qala'i ni pedang yang datang dari besi ni daripada Kedah. Kedah dulu dipanggil sebagai Qala'i oleh orang Arab, ataupun Kalah, ataupun Qala'i. Jadi besi Qala'i itu ialah besi datang daripada Kedah. Jadi pedang itu pedang yang sangat canggih, sangat hebat besinya. Begitu juga dengan pedang yang besar. Rasulullah ada Zulfaqar. Jadi Rasulullah mempunyai senjata-senjata yang hebat. Tapi bila sampai di tempat Rasulullah SAW berperang, sampai di medan peperangan, sebagai contoh sampai di medan Badar, Rasulullah tidak pergi berperang. Tidak pergi mengangkat pedang menebas kepala musuh. Tidak. Tapi yang buat kerja itu sahabat-sahabat. Sebab apa, tuan-tuan? Sebabnya ialah yang buat kerja tu biar sahabat-sahabat. Sebab Rasulullah ni seorang Nabi. Tak wajar Nabi membunuh umat baginda sendiri. Tak wajar Nabi membunuh umat baginda sendiri. Maka apa yang berlaku? Ialah Rasulullah pergi membawa bala tentera peperangan, tapi sahabat-sahabatlah yang pergi merangi golongan-golongan kufar yang harbi itu diperangi oleh para sahabat. Rasulullah sendiri tidak akan menebas tengkuk-tengkuk mereka yang masih lagi merupakan umat baginda Rasulullah SAW. Jadi sahabat-sahabat pergi berjuang, pergi dengan menggunakan pedang dalam berhadapan. Itu yang diarahkan oleh Allah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kuruhul lakum. Quran mengatakan kutiba alaikumul qital. Kamu semua dituntut untuk melakukan peperangan. Wa huwa kuruhul lakum. Walaupun kamu tak setuju benda tu, kamu tak suka benda tu. Sebab itulah orang tanya, kenapalah Brigjen Al-Qassam ni dan juga Brigjen di bawah naungan dia ataupun dia bawah arahan dia pergi bagi tahu Israel dulu. Israel, kami nak serang ni. Kami beri ruang pada kamu. Tujuan dia ialah kita nak mengelakkan daripada orang yang tidak perlu terlibat dalam peperangan. Maka bila kita beri masa untuk keluar, maka kanak-kanak yang tak nak terlibat peperangan, maka keluarlah. Orang-orang perempuan yang tidak terlibat peperangan, maka keluarlah. Padahal mereka memang telah dilatih untuk perang. Maka mereka semua diberikan masa dan waktu yang sesuai untuk mereka keluar.
Tapi bila masih lagi mereka berada di situ, masih lagi nak berperang, barulah mereka melancarkan roket-roket ke arah sasaran-sasaran yang mereka tuju. Jadi dalam berperang pun mereka ada fiqahnya, mereka ada syariatnya. Betapa mulianya hati mereka walaupun mereka diserang tanpa diberi amaran oleh Israel dengan menggunakan pelbagai bom berangkai dan sebagainya. Dan Allah SWT beri bantuan kepada mereka walaupun dengan senjata yang agak primitif, senjata yang agak tidak kehadapan macam mana Iron Dome dan sebagainya, tapi mereka mampu untuk menggerunkan Israel laknatullah, atau Yahudi laknatullah, Zionis laknatullah. Jadi mereka-mereka yang berada di negara Israel pada hari ini sangat takut kepada pejuang-pejuang yang memang berjuang untuk mencari kesyahidan. Memang berjuang tak takut mati. Memang mereka mencari kematian dalam bentuk syahid. Itulah pejuang-pejuang yang sedang berada di bumi Gaza. Jadi apa yang perlu kita bantu? Maka sebenarnya para pejuang-pejuang yang berada di medan itu, seperti mana zaman sahabat, bila mereka berada di medan berhadapan dengan hidup dan mati, mereka sangat memerlukan doa-doa. Maka sahabat-sahabat yang berada di medan peperangan itu sangat memerlukan pedang Rasulullah yang sangat tajam. Tapi bukan pedang zahir. Mereka memerlukan pedang batin. Mereka memerlukan pedang yang sangat hebat, iaitu pedang merupakan doa silahul mu'min. Rasulullah kata doa sebagai silah, senjata bagi umat Islam. Jadi kalau umat Islam berdoa, dia bukan senjata. Tapi kalau Rasulullah berdoa, itulah senjata yang sangat-sangat dihajatkan oleh para sahabat. Para sahabat sangat-sangat menghajatkan senjata yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka tahu Rasulullah takkan pergi untuk menebas tengkuk umat baginda, tapi doa Rasulullah itu, macam mana doa Rasulullah pada waktu peperangan Badar, peperangan yang menunjukkan Yaumul Furqan, yang membezakan di antara perkara kebenaran dan kebatilan. Rasulullah SAW berdoa, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengangkat tangan sungguh-sungguh. Maka sejarah mengatakan sampai luruh jatuh lengan baju Rasulullah. Rasulullah angkat, minta sungguh-sungguh pada Allah, sekiranya kau tidak menangkan tentera Badar ini, lam ta'bud abada, kau tidak akan disembah selama-lamanya ya Allah. Maka doa Rasulullah itulah menjadi kekuatan yang merupakan satu senjata yang paling tajam yang dirasai bersama dengan sahabat dalam medan peperangan. Maka sahabat tidak memerlukan senjata zahir Rasulullah untuk bersama mereka, tapi sahabat memerlukan senjata batin yang dibekal kat Rasulullah, semangatnya dibekal kat Rasulullah, doanya. Itulah yang dikenali oleh para sahabat. Dan tuan-tuan dan puan rahimakumullah, itulah yang sangat-sangat dikendaki oleh sahabat-sahabat kita yang berada di bumi Gaza, dan berada di seluruh bumi perjuangan yang lain, di China Uyghur, di tempat-tempat yang lain, yang sekarang di Armenia mereka berhadapan dengan masalah. Semua itu kekuatannya pada doa. Maka kita sebagai umat Islam, tuan-tuan, saya tertarik dengan apa yang diumumkan oleh Ketua dan Ulama PAS Pahang, Dr. Zuraidan bin Daud At-Tamimi, ataupun YB kawasan Temin. Beliau telah mengisytiharkan, minta kepada seluruh warga Parti Islam Malaysia PAS di Pahang untuk melakukan solat hajat selama 40 malam. Selama 40 malam untuk memberikan bantuan kepada para pejuang di Palestin, selain pada bantuan wang ringgit, tapi bantuan senjata malam itu, pedang-pedang malam itu sangat-sangat tajam bagi mereka. Jadi mereka bersembahyang hajat selama 40 malam, dan juga dalam masa yang sama minta pada Allah SWT agar diberi bantuan untuk berhadapan dengan COVID yang tidak kunjung padam ini. Maka itu sebenarnya keperluan yang perlu dilakukan oleh semua manusia-manusia, bukan sekadar Dewan Ulama PAS Pahang aja, tapi saya rasa wajar untuk kita kemukakan pada semua umat Islam. Maka bukan sekadar kita baca Quran Nazilah, tapi kita juga berdoa, berqiyamul lail ataupun sekurang-kurangnya selepas sembahyang atau pada sujud yang terakhir, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia dinamakan sebagai istighasah. Operasi istighasah tu tajuk kita, dah masuk tengah dah, baru sampai tajuk kita kan.
Jadi istighosah itu mohon bantuan. Istighosah inilah benda yang telah dibuat Rasulullah. Sahabat-sahabat pergi berjuang. Rasulullah support mereka dalam kemah. Rasulullah berdoa pada Allah SWT, support perjuangan mereka. Ini yang telah pun dibuat oleh antara gerakan-gerakan Islam di Malaysia. Antaranya sahabat-sahabat daripada gerakan Islam Tabligh. Sahabat-sahabat Tabligh ni mereka menggunakan sistem istighosah juga. Kalau tengok mereka pergi gas rumah ke rumah tu, sebahagian pergi gas, sebahagian lagi tak pergi gas. Mereka duduk di masjid. Buat apa? Mereka duduk di masjid, baca Quran, baca surah Yasin. Sebab Yasin ini, man qara'a Yasin qudiyat hawaijahu. Barang siapa membaca Yasin, ditunaikan keperluan dia. Kalau ada keperluan apa hajat, maka Yasin itu pemangkin doa. Jadi dibacakan Quran, dibacakan surah Yasin, penat baca Yasin, ambil wuduk lagi, segarkan badan, Allahu Akbar, sembahyang. Lepas sembahyang mereka berzikir, kemudian mereka baca Quran. Mereka buat benda-benda yang baik ini tujuannya untuk menguatkan kawan-kawan yang sedang melakukan gas. Melakukan gas, mereka gas ke sana kemari, pergi ke rumah tu, nama gas dalam bahasa mereka lah, bahasa tabligh ni. Dia pergi ke rumah, maka tu namakan sebagai gas. Mereka pergi sana sini, nak ketuk tu tuan-tuan, nak ketuk rumah, bagi salam, Assalamualaikum, nak ketuk pintu tuan-tuan. Satu benda yang berat. Ke sana kemari dengan orang pandang, ada yang Alhamdulillah baik, ada orang tak baik pandang dengan pandangan pelbagai. Maka semua itu diberi kekuatan dalaman, bukan oleh mereka semata-mata, kekuatan dalaman yang datang daripada kumpulan yang berada di masjid tu. Tu kelebihan sistem operasi istighosah yang dibuat oleh sahabat-sahabat daripada pertubuhan tabligh. Ada pun dalam PAS, contohnya dalam PAS pun ada operasi istighosah ini. Di waktu-waktu keperluan kita mohon pada Allah. Ada orang dulu marah, dia mengepek kan, sikit je semai hajat. Mestilah kita semai hajat, habis sikit-sikit nak minta pada siapa? Ada keperluan, mintalah pada Allah SWT. Ada keperluan semai hajat. Dan sebenarnya selain daripada sembahyang hajat, ada waktu-waktu yang memang operasi istighosah ini dilaksanakan. Terutama di waktu pilihan raya. Waktu pilihan raya ada satu unit yang akan menjaga perkara melibatkan amal ibadah ini, untuk memberi kekuatan kepada sahabat yang sedang menggantung bendera, yang sedang merayu undi, yang sedang rumah ke rumah, yang sedang bawa kereta, bawa pengundi dan sebagainya. Maka semua operasi-operasi gantung bendera dan sebagainya, semua operasi tersebut dilakukan oleh kumpulan yang di luar. Adapun yang berada sebagai unit istighosah ni, yang tak mampu nak pergi gantung, nak panjat pokok pun, ya. Kalau saya panjat pokok, jatuh pokok tu. Jadi saya antara yang diberikan tugas untuk memimpin pasukan istighosah ni. Jadi saya carilah mana yang gaut-gaut, mana yang tak larat tu, mana yang orang tua-tua, golong-golongan veteran. Jom sabikun kan, veteran, jom kita diam di markah seperti masa-masa panas untuk membuat operasi istighosah. Kita berzikir, ada susunan zikir yang telah dibuat oleh Dewan Ulama. Susunan zikir dia, zikir untuk melembutkan hati, zikir untuk memberi kekuatan, zikir untuk memberikan izzah. Maka susunan zikir telah pun dibuat dengan zikir yang maksur dan zikir yang ada kekuatan daripada amalan-amalan para ulama muktabar. Jadi dizikirkan, dan kalau penat berzikir, kita rehat kejap, kita sembahyang hajat 2 rakaat. Lepas sembahyang hajat beberapa rakaat, kita ambil lagi wuduk, segarkan badan, kita baca Quran, baca surah Yasin. Surah Yasin surah yang sangat-sangat hebat sebagai pemangkin doa, yang disebut Rasulullah, man qara'a Yasin qudiyat hawaijahu. Barang siapa membaca Yasin, qudiyat, ditunaikan hawaijahu, keperluan-keperluannya. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, inilah di operasi istighosah yang dilakukan bila mereka baca Quran. Mereka niatkan untuk membantu sahabat yang sedang berperang, sedang melakukan operasi dalam pergerakan mereka. Kalau zaman Rasulullah, mereka sedang berperang tu, Rasulullah doakan, Rasulullah berikan kekuatan dengan berzikir pada Allah, dengan baca Quran, dengan berdoa. Maka di situ juga perkara kita ambil. Maka sebahagian pergi berjuang, sebahagian lagi duduk melakukan operasi istighosah.
Ada yang istighosah pun tak dapat, dia kerja lagi tu. Tak dapat terlibat istighosah, tak dapat terlibat dengan operasi, maka mereka berikan amwalikum. Berjihad dengan amwal, harta. Ada berjihad dengan tubuh badan, dia harta tak banyak tapi tubuh badan dia jihad dengan peluh dia, sanggup keluar peluh dan sebagainya, sanggup korbankan perasaan 3 anak bini, anak keluarga semua, maka mereka korbankan jiwa raga mereka, mereka korbankan harta benda mereka. Ada yang mampu korbankan perasaan, penat dan sebagainya untuk terlibat dengan gerakan Islam. Semua tu jadi kekuatan datang pada mana? Datang kekuatan pendalaman sendiri, daripada didikan tarbiyah, dan datang daripada istighosah. Istighosah ni benda penting tuan-tuan. Maka istighosah ni perlu dalam kita berjuang untuk menegakkan Islam, mesti ada unsur istighosah, unsur bantuan. Bila kawan-kawan kita pergi mana-mana operasi untuk melaksanakan dakwah, kita pergi street dakwah, kita tahu dah. Kita akan buat street dakwah pada hari Sabtu dan Ahad. Buat street dakwah, bagi flyers, bagi apa semua, ikut sunnah Rasulullah, bagi risalah-risalah kepada mad'u tu sunnah Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah tahu surat-surat Rasulullah akan dikoyak, akan dibuang, tapi Rasulullah bagi juga, bagi pada Muqawqis, bagi kepada raja-raja yang ada yang mengoyak-ngoyakkan, ada yang terima dengan baik. Maka semua tu ialah kebarangan yang pelbagai. Tapi mereka buat juga usaha untuk membuat dakwah secara risalah, dakwah secara bilhal. Maka sebahagian yang tidak mampu untuk berdakwah, tak semua orang boleh turun, dia ada kekangan, dia ada anak, kadang-kadang anak turun tak boleh, suami dah ada kerja, tinggal dia dengan anak-anak, nak tinggal anak-anak tak boleh, nak bawa sekalipun tak wajar. Maka dia bersama anak-anak dia sambil kawan-kawan dia berada di pentas, berada di tempat-tempat untuk buat street dakwah, tempat-tempat untuk buat dakwah, tempat-tempat untuk buat program. Maka dia bacakan ayat-ayat Allah untuk memberi bantuan kepada sahabat-sahabat yang sedang berada di perbatasan, yang sedang berada di tempat program, sedang berada di tempat street dakwah, sedang berada di semua tempat, sedang buat correction kan. Saya berminat sungguh tengok. Saya daripada Perak itu, balik pada Perak, pergi bawa ayah ke tengok ayah di hospital. Jadi dalam perjalanan kita tengok memang bersungguh orang di Perak kempen Palestin ni. Itu juga di Kelantan, mereka buat kempen di tepi-tepi jalan untuk mengutip derma tepi-tepi jalan. Maka mereka bersungguh-sungguh mengajak manusia semua agar bersama dengan Palestin. Maka itu satu daripada cara mereka untuk berjuang, berjihad menggunakan tubuh badan. Jadi semua tindakan-tindakan berjuang itu perlu disadurkan juga perlu disalutkan dengan istighosah. Sama istighosah tu sebelum atau selepas, ataupun semasa. Semasa mungkin dibuat oleh orang lain. Maka istighosah ini mempunyai satu perkara yang sangat-sangat hebat. Jadi bantulah sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang, khususnya di Palestin. Maka doa-doa kita semua sebenarnya memberikan kekuatan pada mereka. Brigade Al-Aqsa, Kataib Izzuddin Al-Qassam, kita tengok semua tu ada 5-6 buah kumpulan. Semua tu begitu hebat, jitu kekuatan mereka, kesanggupan mereka menyertai jihad yang mati di depan mata. Maka kekuatan mereka sebenarnya datang selain daripada diri mereka sendiri, ditarbiah, dididik oleh ulama-ulama yang hebat seperti Syekh Yasin Arwah, Syekh Yasin Syahid, Syekh Yasin. Begitu juga pelbagai syuhada yang lain, mereka dididik oleh tokoh-tokoh yang sangat hebat, yang syahid akhirnya mengiringi pemergian mereka bertemu dengan Allah. Maka mereka betul-betul berjuang. Selain daripada itu, kekuatan itu juga datang daripada doa seluruh dunia. Bayangkan, seluruh dunia kita berdoa, Allahumma ansuril muslimin wal muslimat, Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan, khasatan fi biladi Aqsa. Jadi bila orang semua berdoa secara khusus, secara umum, secara khusus kepada Biladil Aqsa, secara khusus kepada Hamas, secara khususnya kepada tentera Islam yang ada di Gaza, maka kekuatan itu sebenarnya membantu mereka, dalaman mereka untuk berjihad tuan-tuan.
dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Taala, pemikiran yang hebat sampai mereka boleh buat bom dalam batang paip pun boleh buat bom jangka yang betul hebat. Dalam buah limau, dalam tu diletak bom jangka yang begitu hebat. Jadi amat menakutkan Israel sebab kemampuan keintelektualan itu ada pada Palestin. Bayangkan, tara mereka yang dalam keadaan yang primitif lah, dia punya persenjataan dia amat lemah persenjataan dia, tapi dia mampu menggerunkan Israel dan Amerika Syarikat. Bayangkan, kalau kita tengok persenjataan memang tak balance, tapi kerugian yang sangat besar berlaku pada belah Israel. Mereka terpaksa bina Iron Dome kan, terpaksa bina sistem-sistem persenjataan untuk memintas peluru berpandu, roket-roket Qassam yang harga lebih kurang 20 pound, minta maaf, $20 je. Saya tengok satu perbandingan tu $20 je, tapi perlu dipintas oleh Iron Dome punya sistem pertahanan yang canggih, yang menelan belanja ratus, menelan belanja 1,000 lebih satu tu. Belum lagi dia punya casing, tempat pelancar dan sebagainya. Memakan masa, memakan belanja ratus juta, membawa kepada operasi yang berpanjangan beberapa bilion. Maka satu dana yang sangat besar terpaksa mereka keluarkan. Bila berlanjutan, maka mereka pun tak tahan, tuan-tuan. Tak tahan. Itu baru serangan udara dan serangan menggunakan bom dan juga serangan drone dan juga peluru pandu. Mereka belum lagi serangan secara darat. Dan secara darat mereka memang sengaja menggali kubur mereka. Dan pengalaman sebelum ni, mereka sangat takut kalau peperangan darat, kalau berlaku, memang mereka sedang berhadapan dengan tentera-tentera yang tidak pernah berani mati, yang sangat-sangat cintakan kematian, yang bukan satu cita-cita mereka, iaitu syahid di jalan Allah, cita-cita mereka dan juga cita-cita kita semua. Maka itulah kekuatan mereka tu datang daripada doa umat Islam seluruh dunia, tuan-tuan. Patutlah mereka begitu hebat, begitu yakin dengan bantuan Allah SWT, begitu yakin untuk terus istiqamah pertahankan bumi Al-Aqsa. Mereka tak nak lagi tinggalkan, walaupun ada pandangan orang yang tertentu mengatakan tinggalkanlah bumi Palestin itu, pergi cari bumi-bumi lain untuk kita hidup dengan lebih hebat lagi. Maka ini satu pandangan bagi saya, mudah-mudahan mereka sedar kesilapan, sedangkan mempertahankan seinci tanah itu suatu jihad. Menjaga maqasid yang dijaga oleh Islam, iaitu hifzu al-mal. Hifzu al-mal itu tanah air, itu al-malul kabir. Maka menjaga tanah air juga sebahagian daripada maqasid syariah yang dijaga oleh Allah, yang bukan satu perkara melibat daruriyat khamsah, maqasid yang besar untuk dijaga. Maka sebab itulah mereka tidak boleh meninggalkan Palestin, tidak boleh mengikut fatwa-fatwa karut yang suruh tinggalkan bumi Palestin, pergi hidup tempat lain. Ini semua menyebabkan Israel akan tepuk tangan, menyebabkan mereka nak sangat supaya orang Palestin keluar dan mereka boleh duduk dengan senang di tempat yang telah pun ditinggalkan. Itu pun tinggal 2 bucu aja. Palestin tinggal kecil aja. Semakin kecil makin kecil, dirampas tanah-tanah mereka itu. Ya, tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala beri kekuatan pada kita. Terus dengan sumbangan pada Palestin, jihad dengan harta, dan kita boleh berjihad dengan kita memanjangkan doa-doa kita kepada sahabat-sahabat kita yang berada di sana, dan juga di semua tempat-tempat yang memerlukan doa perjuangan, seperti mana di Kashmir, seperti mana di Armenia, dan yang tak selesai lagi iaitu yang berada di China, yang melibatkan Kyrgyzstan tak selesai lagi, yang melibatkan Uyghur tak selesai lagi, dan di Rusia tak selesai lagi, melibatkan Tatarstan, melibat banyak lagi negara CIS Rusia tak selesai lagi. Dan kita mohon pada Allah sampai masanya Allah datangkanlah pembantu-pembantu yang dapat mengeluarkan umat Islam yang pada waktu ini banyak tersepit. Mudah-mudahan Allah SWT datangkan kesatuan di kalangan umat Islam untuk dapat menyuarakan seorang pemimpin yang dapat menyatukan umat Islam dengan suara-suara penyatuan yang benar-benar diamalkan, dilakukan. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita mula dengan bumi ini dulu, itu bumi Melayu ini, dengan penyatuan
Islam yang berada di bumi ini, insya-Allah kekuatannya akan memberikan satu impak yang besar kepada kemenangan Islam di akhir zaman. Tuan dan puan rahimakumullah, setakat dulu pertemuan kita pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu taala berikan kelapangan kepada kita untuk terus berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang berada di Gaza dan semua tempat. Dan itulah dia operasi Istighasah, operasi memohon bantuan, bantuan dengan baca Quran, bantuan dengan sembahyang hajat dan sebagainya. Itulah dia petunjuk Rasulullah yang pernah tunjukkan Rasulullah dalam peperangan-perangan, tindakan Rasulullah. Dan itulah kita boleh buat untuk membantu sahabat kita di medan-medan peperangan. Sama ada medan itu berada di negara kita atau medan itu berada di luar negara, dan khasnya pada waktu sekarang di Gaza, maka semua medan itu perlu dibantu dengan operasi Istighasah. Jadi saya sekat dulu pertemuan kita pada malam ini. Aku qouli hadza, nastaghfirullahi wa lakum. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu taala. Saya semua kemaafan. Dan terima kasih pada Masjid Kota Damansara atas peluang untuk berkongsi pandangan dan juga sebuah sedikit untuk kita laksanakan apa yang mampu dalam kita laksanakan bantuan kepada sahabat-sahabat kita di Gaza. Aku qouli hadza wa nastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.